Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan nikmatnya boleh kita hidup lagi pada pagi hari ini. Boleh kita menunaikan ibadat bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah, itu solat fajri, dan boleh kita iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala sambil mendengar ayat Allah, ilmu Allah, satu ayat dua ayat. Semoga hari ini lebih baik pada kemarin. Alhamdulillah, hari ini kita sapa pada ayat 21 daripada surah Al-Mulk. Mari kita dengar ayat auzubillahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Itulah dua ayat pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar, mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 21 ni bentuknya Allah Subhanahu wa taala tanya supaya kemarin juga, ni ayat 19 kemarin. Kemarin Allah Subhanahu wa taala tanya siapa yang menjadi askar, yang menjadi tentera bagi kamu dan menolong kamu selain daripada Tuhan yang Rahman. Bila kamu tu susah, bila kamu tu mendapat mak musibah dan mendapat malapetaka. Tapi orang yang kafir itu Tuhan kata tidak lain duk dalam illa ghurur, duk dalam kena tipu daya oleh syaitan. Pagi ni Allah Subhanahu wa taala bertanya supaya juga amman hadzal ladzi yarzuqukum, siapakah yang memberi rezeki pada kamu? Siapakah yang memberi rezeki pada kamu? Kok ni payah juga orang nak nampak ni. Tak nampak kata rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Duk nampak kata rezeki itu sebab kalau kita makan gaji, sebab gaji itulah tepat kita buka gaji itulah orang beri rezeki. Sebab itu Bani Israel dia tak terima mana dakwah Nabi Musa, kerana dia duk boleh hidup, boleh gapo, duk nampak kata Firaun duk beri gaji, duk beri makan ke dia ni. Kata-kata Nabi Musa ni ayat kata rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tak nampak tengok. Tak gitu. Tak nampak tengok atau rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun seperti juga. Lain kalau kita kerja rezeki itu daripada kerja kita lah. Sebab itu bulan puasa kena pada orang suruh jangan puasa, kita pun tak puasa. Kenapa? Kerana ada orang mai dakwah ayat tu, pada bulan dia lain pun boleh puasa. Dah. Kerana tak erak pun itu ni. Jadi tak langgar peraturan Allah Subhanahu wa taala turut kerana hak ni. Kenapa? Kerana kita puasa tu rezeki ni hak ni Allah ni buat pihak-pihak kita luar, pihak kita gapo. Tapi ni Allah bertanya kata man hadzal ladzi yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki pada kamu? In amsaka rizqah, siapa yang memberi pada rezeki pada kamu? Jika Allah tu imsaka rizqah, bila tu Allah Subhanahu wa taala sekat rezeki, siapa dia yang boleh beri?
Ni Tuhan mai buat kata tanya kita ni untuk kita mikir kata kalau orang tu boleh wi rezeki bila Tuhan sekat boleh wi ke tak? Tak boleh. Sebab tu Tuhan kata tapi kita ni tak berasa Tuhan sudah wayak dah kata inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru Tuhan memperluahkan rezeki bagi siapa yang dia kandak tapi Tuhan sakatkan rezeki bagi siapa yang dia kandak. Bila Tuhan sekat rezeki itu tak ada siapa dia boleh. Sebab itu kita kadang-kadang kalau tengok dalam surah Al-Fajri Tuhan kata fa'ammal insani iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Bila Tuhan peluaskan nikmat pada dia, Tuhan beri rahmat pada dia, kita berasa Tuhan kasih, Tuhan sayanglah pada kita. Fayaqulu rabbi akraman. Tuhan hormat kita, Tuhan sayang pada kita, Tuhan gapo pada kita. Tapi fa'amma btala ila pada hubung ayat tu fa'amma idza btalahu rabbuhu tak dengar mana fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman wa amma patu hubung tu wa amma iza faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Bila Tuhan sekat rezeki dia tak leh apa gitu gini maka dia rasa kata Tuhan tak kenal lah dia gini. Fa amma fa yaqulu ahanan tu tak kenal beci. Jadi kita tak berharap gitu orang boleh rezeki luar apa gitu gini rasa kata Tuhan mulia dia, Tuhan sayang ke dia. Tapi bila Tuhan sekat rezeki dia, Tuhan mai sakat rezeki dia, rasa kata Tuhan tu benci ke dia. Apa kita kadang-kadang kata buat salah apa tu pula tu tak boleh tu buat salah apa gitu ni Tuhan sekat rezeki dia sabit kata salah padahal Tuhan wayak dah. Innaka rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Tuhan perluahkan rezeki pada dia kandak dan Tuhan sakat pada rezeki pada dia kandak. Hak ni sekat ni. Karena Tuhan wayak dah kata qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Tuhan jadikan pada setiap suatu tu ada sakat. Tak ada kata lebih, tak ada apa-apa. Gitu sakat tu. Tapi sabit ni Tuhan mai tanya pada manusia tu hak dia duk dia kafir, hak duk syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia engkar Allah tu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum, siapa yang beri pada rezeki pada kamu? In amsaka rizqah, bila Tuhan sakat rezeki dia tu siapa dia? Boleh wi. Siapa dia boleh wi. Tapi manusia tu ballaju fi utuwin wa nufur. Balaju bahkan manusia tu duk ralik dengan hari tu bila seni bila gapo boleh rumah besar, boleh pakak tinggi, boleh harta mewah, boleh harta banyak apa itu ini balaju duk ralik dengan tu fi utuwin dalam kesombongan rasa besar rasa apa tak orang tak boleh buat apa dah apa gitu gini. Fi utuwin itu duk dalam sombong wa nufur dan jauh daripada kebenaran, jauh pada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tak masuk. Laju ni tak galik dengan gitu, galiklah kita ni dah. Galik dengan rezeki rumah mewah, kereta mahal, pakak tinggi, anak banyak, apa gitu gini, tu Tuhan kata. Duk galik dengan hatu. Ni Tuhan suruh kita ingat wajah ni, so kita ingat kata semua perkara tu tidak boleh memberi manfaat pada kita bila kita wa ilaihin nusur, bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Tuhan ingat. Tuhan ingat kata jangan waktu Tuhan rezeki banyak gapo apa itu gini jangan lupa. Jangan jadi sebagaimana Qarun. Qarun Tuhan buat contoh dah dalam surah Al-Qasas kan.
Mula-mula tu kau sesak dia minta doa, minta tolong Nabi Musa, tolong doa ke dia apa gitu. Buat Nabi Musa berdoa apa gitu, Tuhan terima doa. Jadi kaya apa itu gini. Lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kata rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala wi. Mari dia ingat ya nak, kata dia boleh berta banyak apa itu gini adalah akibat daripada pandai dia menega. Pandai dia menega. Bukan rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala dak, kerana pandai dia menega. Dia menega pandai kaya apa itu gini. Dia boleh buat emas, boleh buat gapo. Pera ternak, pera kambing banyak apa itu gini. Kaya sabit dia pandai, bukan rezeki pada Allah. Inilah nak Tuhan nak wayak kata suh ingat. Lepas tu Tuhan tarik rezeki tu mana? Hak pandai. Hak kata pandai tak ni. Kerana Tuhan boleh tarik dalam waktu sekejap, dan Tuhan boleh hui masa kaya pun dalam waktu sekejap juga. Cuba kita banding, kita kerja sejak muda 2-30 tahun. Tuhan tak hui lagi kerja boleh akhir. Tapi dalam masa akhir, dalam masa 4-5 tahun, 10 tahun datang kita kerja sesuatu juga, datang kaya. Kita perhati diri kita tak? Perhati diri. Lagu tu kita kerja tak muda, kau tubuh sore, kau kapon, Tuhan tak buka rezeki, Tuhan tak peluahkan rezeki. Dek bobo boleh akhir. Tapi boh akhir kita masa 50, boh kita ingat pada Tuhan apa itu gini. Masa 40 sampai 50 kerja 10 tahun datang kaya masa tu. Ada banyak milik, banyak gapo. Kalau pandai sabit pandai kita, apakah mula-mula itu kita tak kaya? Dah. Kita tak ada banyak harta kalau tak sabit Allah Subhanahu Wa Taala beri sana. Allah Subhanahu Wa Taala memperluahkan rezeki sana. Itu dia sabit ni Allah Subhanahu Wa Taala tanya siapa dia yang beri rezeki. Yang ayat 22 Allah Subhanahu Wa Taala mewak bani pula apa man yamsi mukibban ala wajhihi ahada amman amsi sawiyan ala siratin mustaqim. Siapa yang berjalan ni tu awak bani, siapa yang berjalan melalui jalan yang payah, melalui jalan gapo tu rebah tak muka dia. Dengan orang yang jalan betul, jalan molek, siapa dia yang mendapat hidayah dua ni? Tu awak bani situ. Ila siratil mustaqim, hidayah pada jalan yang benar. Ayat ni tu awak bani pula. Orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang duk sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, duk puja kau tu, puja kau ni, dengan orang yang molek, orang yang betul, orang yang beriman, siapa dia yang mendapat hidayah? Kalau Tuhan awak bani dua ni, siapa dia yang mendapat hidayah? Tu ada situ tu, siapa dia yang mendapat hidayah? Tu awak ni, apa man yang si mukibban, orang yang berjalan guli pating, ada kadang-kadang ubah jalan atas muka dia. Ada apa man yang si ala sirat, apa man yang si sawiya ala siratil mustaqim. Orang ni jalan betul, jalan molek, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia yang mendapat hidayah di antara dua orang ni? Ada satu hadis daripada Imam Ahmad. Ada sahabat Nabi tanya Nabi, apa bahasa mana orang yang berjalan apa man yang si mukibban ala wajhi, boleh ke berjalan atas muka apa itu gini? Nabi jawab kata, Tuhan buat manusia berjalan atas kaki, Tuhan buat juga dah kan. Kanak kita nak berjalan atas kaki apa itu gini. Ni adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kata manusia ni berjalan dua kaki. Kalau menata biasanya ternak orang tu berjalan 4 kaki. Ada menata yang berjalan 2 kaki. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pas tak leh ke Tuhan nak beri manusia tu berjalan muka duk bawah. Tuhan kuasa boleh buat. Kalau Tuhan tu nak buat. Ni Nabi jawab pada sahabat tanya yang tanya pada ayat ni tu. Jalan lagu mana berjalan atas muka? Nabi jawab kata, tak boleh buat apa Tuhan bila Tuhan nak buat kandak. Ni nak buat banding manusia tu tahu. Kalau Tuhan buat berjalan atas muka pun tak ada apa. Tapi Tuhan tanya kata, hak mana yang berjalan duk poleh-poteng dengan orang jalan betul? Hak mana yang dapat hidayah? Dapat hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tentu jawab dia orang jalan betul ni, orang beriman ni lah mendapat hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang jalan polang-potang ni, orang ni yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tu awak bani sini. Ni dalam masalah tu awak bani, nak manusia tu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wi mikir Tuhan wi, habis tu dalam ayat lain dia kata wallahu ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan nak Tuhan jadikan telinga, jadikan mata, jadikan hati. Mudah-mudahan Tuhan nak ilmu tu la'allakum tashkurun, nak ilmu tu banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Tuhan jawab kata qalilan ma tashkurun. Ada ayat lain Tuhan jawab kata sikit orang bersyukur, sikit orang yang ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni Tuhan jawab bani ni nak kita ingat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masih banyak manusia, makhluk Tuhan, manusia, nama kata manusia ni sikit ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dua ayat pada hari ini. Mudah-mudahan kita boleh mengambil iktibar, boleh tahu kata Allah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita. Sampai ini 2 ayat 3 ayat lagi kau dak apa ni tu masih dah buat banding gitu. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Itu kata sedikit hak manusia tu bersyukur. Ni insya-Allah esok akan kita tahu lagu mana yang Allah Subhanahu Wa Taala kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.